Trump telah meletakkan krisis dengan Iran ke tahap baru dan ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat dengan ketara. Arahan Amerika untuk mengiringi kapal-kapal yang terperangkap di rantau itu yang diumumkan pada malam Isnin 4 Mei 2026 telah mengubah pertikaian diplomatik menjadi operasi tentera laut secara terbuka. Washington berkata mereka mahu membebaskan kapal-kapal dan melindungi anak kapal. Tehran membalas dengan mengatakan bahawa sebarang pergerakan tanpa kebenaran Iran akan dianggap sebagai provokasi ketenteraan. Dan Israel di tengah-tengah situasi ini sudah bersiap sedia untuk fasa baru konfrontasi. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, mengikut standard credibility Milson Alves. Operasi ini nampaknya bukan pengiring klasik. Setiap kapal kargo diiringi rapat oleh sebuah kapal tentera. Ia sepatutnya berfungsi sebagai koridor keluar yang dikawal, disokong oleh kuasa tentera berat di sekelilingnya. Komando Pusat Amerika Syarikat melaporkan sokongan dengan 15,000 anggota tentera lebih, 100 pesawat yang berpangkalan di darat dan di laut, kapal pemusnah peluru berpandu, drone dan kapal perang. Tetapi tanpa memperincikan berapa ramai daripada anggota tentera itu yang akan memasuki secara langsung ke kawasan Hormuz atau berapa ramai yang akan kekal di pangkalan. Kepada kapal, pusat komando dan sokongan udara. Logiknya adalah untuk membahagikan operasi kepada beberapa lapisan. Pertama, kapal-kapal dagang menerima arahan laluan dan komunikasi. Kemudian, mereka melalui satu laluan lebih ke selatan di perairan Oman, dalam kawasan Hormuz yang mempunyai keselamatan yang dipertingkatkan. Pada masa yang sama, pesawat, drone dan radar memantau bot laju Iran, periuk api, peluru berpandu pantai dan pergerakan pengawal revolusi. Akhir sekali, kapal pemusnah dan kapal-kapal Amerika yang lain bersedia untuk bertindak sekiranya terdapat cubaan sekatan, pemintasan atau serangan. Maksudnya, Donald Trump tidak perlu meletakkan seorang askar dalam setiap kapal kargo. Dia menggunakan kekuatan Amerika sebagai payung perlindungan, pemantauan di udara, kehadiran tentera laut di laut, komunikasi dengan pihak berkuasa Oman, dan ancaman tindak balas segera terhadap sebarang campur tangan Iran. AP melaporkan bahawa Amerika Syarikat masih belum menyatakan dengan tepat jenis bantuan yang akan diberikan, tetapi menyebut kemungkinan kapal pemusnah, lebih 100 pesawat dan 15,000 anggota tentera. Reuters juga melaporkan bahawa Komando Pusat menyebut kapal perang, drone dan pesawat sebagai sokongan kepada Projek Freedom. Secara praktikal, jika saya ingin membuat spekulasi berdasarkan logik ketenteraan, operasi ini mungkin akan membahagikan aset kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan kecil akan berada lebih dekat dengan kapal-kapal dagang, melakukan koordinasi melalui radio, laluan dan pengenalan. Ia boleh melibatkan kapal peronda, helikopter, drone, dan pasukan perhubungan. Tidak semestinya kapal pemusnah besar sentiasa berada di sebelah kapal kargo. Kumpulan kedua berada dalam posisi perlindungan, dengan kapal pemusnah peluru berpandu yang mampu melakukan pertahanan udara, pertahanan terhadap peluru berpandu, dan tindak balas terhadap sasaran di laut. Kapal-kapal ini berfungsi sebagai amaran langsung kepada Iran bahawa sebarang cubaan serangan oleh Iran boleh bertukar menjadi konfrontasi dengan tentera laut Amerika. Kumpulan ketiga beroperasi lebih jauh di pangkalan dan platform udara dengan pesawat pengawasan, pesawat pengisian minyak, jet pejuang, drone peninjau, dan pusat kawalan yang memantau setiap pergerakan. Daripada 15,000 anggota tentera yang disebutkan, kebanyakannya mungkin tidak akan melakukan pengiringan secara visual di selat, tetapi menyokong keseluruhan operasi, perisikan, penyelenggaraan, pertahanan udara, logistik, juru terbang, pengangkutan, kreu, pengendali drone, komunikasi, pasukan tentera laut, dan kawalan. Bahagian yang paling sensitif ialah ancaman periuk api di laluan lama. Sebab itu amaran dikeluarkan untuk menggunakan perairan Oman dan mengelakkan koridor tradisional yang dianggap berbahaya. Ia adalah operasi tekanan yang diperhitungkan. Kapal-kapal komersial melalui laluan yang lebih dilindungi. Manakala aset ketenteraan Amerika bersedia untuk menjadikan sebarang tindakan pengawal revolusi sebagai alasan untuk tindak balas yang lebih keras. Iran membalas dengan nada yang sama. Tentera Laut Iran menyatakan telah memberi amaran kepada sebuah kapal Amerika berhampiran JASC dan berkata mereka tidak akan menerima kehadiran tentera asing tanpa penyelarasan awal.
Seorang pegawai Amerika Syarikat menafikan laporan Iran mengenai serangan terhadap kapal Amerika dan Reuters melaporkan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan secara bebas versi dari Teheran. Walaupun begitu, insiden ini menunjukkan betapa besarnya risiko yang ada. Cukup dengan satu kesilapan peniraan, satu arahan yang salah dibaca, atau sebuah kapal bergerak beberapa kilometer lebih jauh untuk menukar ketegangan menjadi konfrontasi secara langsung. Pada masa yang sama, Trump telah menjelaskan bahawa cadangan yang dihantar oleh Teheran tidak memuaskan. Iran telah mengemukakan satu pelan 14 perkara untuk cuba meredakan tekanan, meminta pengunduran tentera Amerika dari sekitar Iran, menamatkan sekatan dan pembebasan aset yang telah disekat, pembayaran pampasan, penghapusan sekatan, dan satu formula baharu untuk Selat Hormuz. Namun, Washington menolak untuk memisahkan pembukaan semula Hormuz daripada program nuklear dan program ketenteraan Iran. Bagi Trump, tidak masuk akal untuk menghentikan tekanan jika rejim itu terus menggunakan selat tersebut sebagai senjata politik. Trump mahukan satu penyerahan strategik, bukan sekadar jeda untuk rejim itu bernafas. Israel memantau setiap pergerakan. Menurut laporan yang berkaitan dengan media Israel, pihak berkuasa keselamatan sudah bersiap sedia untuk kemungkinan konflik disambung semula sekiranya rundingan itu gagal. Saluran 12 melaporkan bahawa Israel sedang menilai kemungkinan serangan baharu oleh Amerika terhadap kemudahan tenaga, gas dan infrastruktur milik kerajaan Iran. Terdapat juga laporan bahawa Ketua Komando Pusat Amerika, Brad Cooper, dijangka membentangkan pilihan ketenteraan kepada Trump, termasuk serangan singkat dan kuat untuk meningkatkan tekanan ke atas rejim Iran. Kegembiraan pihak Israel tidak perlu dinyatakan secara terbuka untuk disedari. Ia dapat dilihat dalam persiapan, koordinasi ketenteraan dan juga dalam penilaian bahawa Iran telah sampai ke tahap keletihan yang mungkin tidak dapat disembunyikan lagi. Sekatan Laut juga memberi kesan kepada keuangan Iran. Menurut laporan Anadolu, berdasarkan penilaian Pentagon yang pada asalnya dipetik oleh Axios, sekatan Amerika telah menyebabkan Iran kehilangan kira-kira $4.8 bilion dalam hasil minyak. Laporan lain menunjukkan berpuluh-puluh kapal tangki minyak terhenti dan berjuta-juta tong minyak tidak dapat disalurkan. Dari segi ketenteraan, Washington mempercepatkan persiapan. Amerika Syarikat telah meluluskan penjualan senjata bernilai $8.6 bilion kepada sekutu-sekutu di Timur Tengah, termasuk Israel, Qatar, Kuwait dan Emiria Arab Bersatu. Kerajaan Trump menggunakan alasan kecemasan untuk mempercepatkan penghantaran senjata tanpa semakan biasa oleh Kongres. Keputusan seperti ini menunjukkan bahawa Rumah Putih tidak menganggap krisis ini sebagai gangguan sementara. Apabila pertahanan udara, munisi dan sistem perlindungan dimasukkan dalam pakej, mesejnya ialah Washington menjangkakan reaksi Iran dan mahu sekutunya bersedia. Satu lagi perkara yang membimbangkan Eropah ialah pergerakan tentera Amerika. Pentagon telah mengumumkan penarikan kira-kira 5,000 askar dari Jerman dalam beberapa bulan akan datang, di tengah-tengah ketegangan antara Trump dan sekutu Eropah mengenai perang terhadap Iran. NATO telah meminta penjelasan dan pemimpin-pemimpin Eropah mula bercakap dengan lebih tegas tentang keperluan untuk mengambil alih pertahanan mereka sendiri. Bagi Trump, mesejnya jelas. Sesiapa yang tidak membantu Washington ketika tekanan terhadap Tehran tidak boleh mengharapkan perlindungan Amerika tanpa kos politik. Penarikan diri dari Jerman ini juga membawa satu mesej kepada kesatuan Eropah. Selama bertahun-tahun, banyak ibu kota Eropah telah terbiasa bergantung kepada payung ketenteraan Amerika sambil mengkritik keputusan Washington. Sekarang, dengan konflik di Timur Tengah yang memakan perhatian, sumber daya dan munisi, Trump menggunakan kehadiran tentera Amerika sebagai alat tekanan. Hasilnya ialah satu perasaan berjaga-jaga dalam NATO. Perang terhadap Iran bukan sahaja mengganggu Hormuz, ia juga mengganggu struktur keselamatan yang telah menyokong Barat selama beberapa dekad. Tekanan terhadap Kongres Amerika juga semakin meningkat. Sebahagian daripada Demokrat menuduh Trump memanjangkan perang tanpa perdebatan yang jelas dan membandingkan risiko semasa dengan kesilapan lama Amerika Syarikat dalam konflik yang berlarutan. Walaupun begitu, Trump nampaknya yakin bahawa kuasa presiden dalam operasi ketenteraan terhad masih memberinya ruang untuk bertindak. Masalahnya ialah, semakin lama krisis ini berlarutan, semakin tinggi kos politik di dalam Amerika Syarikat. Harga minyak yang tinggi, sekutu yang gelisah,
tentera yang dikerahkan dan rundingan yang terhenti boleh mengubah operasi unjuk kekuatan menjadi beban dalaman. Walaupun dengan risiko ini, Donald Trump nampaknya percaya bahawa berundur sekarang akan menjadi lebih teruk. Jika Amerika Syarikat menerima cadangan Iran tanpa pembukaan sebenar Selat Hormuz dan tanpa jaminan mengenai program ketenteraan, Teheran boleh menjual jeda itu sebagai kemenangan. Ini akan menguatkan pengawal revolusi, memberi masa untuk mengisi semula stok dan menunjukkan kepada dunia bahawa menyekat laluan global boleh membawa kepada konsesi. Oleh itu, Rumah Putih memperketatkan pendiriannya. Pengawal revolusi menjadi elemen penentu dalam perkiraan ini. Kumpulan ini mempunyai pengaruh mendalam dalam politik, ekonomi, keselamatan dan pasukan serantau yang berkaitan dengan Iran. Bagi ramai penganalisis, pengawal revolusi tidak melihat perang hanya sebagai ancaman. Mereka juga boleh melihat konfrontasi sebagai cara untuk memastikan negara sentiasa bersiap siaga, membungkam desakan dalaman dan membenarkan pengorbanan ekonomi. Apabila rejim menghadapi inflasi, penurunan hasil dan tekanan sosial, ketegangan luar menjadi perisai politik. Namun, perisai ini boleh menjadi perangkap jika serangan Amerika Syarikat diperhebatkan. Presiden sejarah yang paling kuat datang dari tahun 1988 semasa Operasi Primans. Pada tahun itu, selepas sebuah fregat Amerika Syarikat terkena periuk api di Teluk Parsi, tentera laut Amerika Syarikat menyerang sasaran Iran, termasuk planta yang digunakan untuk tujuan ketenteraan dan kapal-kapal tentera laut Iran. Operasi itu menunjukkan satu peraturan lama di rantau ini. Apabila Teheran mencabar secara langsung kebebasan pelayaran dan menyerang kepentingan Amerika di Teluk, Washington boleh bertindak balas. Força naval rápida. Dalam kes semasa, Jepun, Emirat Arab Bersatu, Qatar dan negara-negara lain bergantung kepada keselamatan Selat Hormuz untuk menghantar bekalan tenaga dan mengekalkan kontrak. Ini membuktikan bahawa apabila satu laluan penting ditekan, bahkan negara-negara yang tidak mahu perang akhirnya terheret ke dalam krisis. Kemasukan kemungkinan sistem yang lebih maju dalam permainan juga menambah berat kepada keputusan tersebut. Laporan menunjukkan bahawa Komando Pusat Amerika telah meminta penghantaran sistem hipersonik Dark Eagle ke rantau itu sebagai pilihan jarak jauh terhadap sasaran sukar di Iran. Perkara di sini bukan hanya tentang senjata itu sendiri, tetapi juga mesej politiknya. Apabila Washington mempertimbangkan untuk menggunakan sumber pada tahap ini, ia menyatakan bahawa mereka bukan sekadar mahu menguruskan krisis, tetapi mahu menamatkan keupayaan Iran untuk memanjangkan kebuntuan mengikut kehendak mereka sendiri. Cabaran utamanya ialah perang sebesar ini tidak pernah kekal mengikut rancangan asal. Iran mungkin akan cuba bertindak balas di laut melalui milisia sekutu, serangan tidak langsung atau dengan memberi tekanan ke atas kapal-kapal dagang. Israel mungkin akan memperluaskan tindakan di Lebanon atau terhadap struktur-struktur Iran. Negara-negara Teluk mungkin akan memperkuat pertahanan udara dan meminta lebih banyak perlindungan dari Amerika Syarikat. Eropah mungkin akan mengeluh, tetapi mereka juga akan terjejas oleh kos tenaga yang tinggi dan kekurangan peluru. Dan Trump sambil memberi tekanan kepada Teheran perlu menunjukkan kepada rakyat Amerika bahawa operasi ini mempunyai matlamat yang jelas dan tidak akan menjadi perang yang tiada penghujung. Akhirnya, fakta yang paling penting ialah Trump telah meletakkan tentera laut Amerika di tengah-tengah Selat Hormuz. Iran membalas dengan ancaman. Israel bersiap sedia untuk menyambung semula perang dan Netanyahu melihat tekanan Amerika sebagai satu peluang strategik. Jika Teheran tidak membuka Hormuz secara nyata dan tidak menerima had yang konkret, Washington nampaknya bersedia untuk mengubah tekanan ini kepada fasa ketenteraan yang baharu. Saya Milson Alvis, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.